Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Ramadan Al-Mubarak. Okey, baik. So hari ini kita kembali semula, kembali sekali lagi peminat setia Ngopi Kerjaya. Ini adalah siri yang ke-7 bagi tahun 2023, tuan. Sebelum ni kita dah bawa pekerjaya mengenai grafik design ada, penulisan akhbar ada, wartawan ada, dan juga kita juga ada juga selitkan bagaimana bantuan-bantuan kerajaan dalam mereka yang tersepit dengan hutang pun ada juga. So Ngopi Sejaya ni lebih kepada sembang santai di mana kita cuba bawa satu ilmuan ataupun ilmiah kepada masyarakat luar sana. Mungkin ada yang tak pernah dengar juga agensi ni daripada agensi apa. Ada juga yang tak pernah dengar juga jawatan ataupun kerjaya yang sedang giat menjadi permintaan nombor 1 di luar sana. So hari ini saya membawa satu lagi agensi yang lebih kepada mungkin stigma orang kata dia tak berapa suka sangat dengan pertanian ni. Tapi mungkin ada banyak bantuan-bantuan dan juga banyak inisiatif yang kerajaan cuba terapkan melalui agensi ini. So mungkin orang tertanya-tanya apa benda agensi pula yang kita bawa pada hari ini, pada petang ini, iaitu saya bawa hari ini adalah Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Perak. So bagi mereka yang dah mula untuk saksikan live ni, jangan lupa like dan jangan lupa share. Bagi mereka yang sedang mencari peluang kerjaya ataupun peluang baru yang ada dekat luar sana, so hari ini kita akan bincangkan mengenai apa inisiatif yang dibawakan oleh Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Perak. So mungkin dah ramai yang dah tertunggu-tunggu. Siapa pula panel yang saya bawa hari ini? Segak bergaya orangnya. Dah makan belum tuan? Belum. Belum. Okey, dia boleh jawab dengan tenang tu, betul lah tu, belum lagi tu. Okey, baik. So tuan, sebelum kita mulakan, kita mesti mungkin peminat dan peminat setia Ngopi Kerjaya nak kenal dengan siapa panel kita pada hari ini. So boleh tuan kenalkan diri secara ringkas? Boleh, terima kasih tuan. Saya Muhammad Ghazali bin Muhammad Taib. Saya daripada Lembaga Pertubuhan Peladang. Jawatan saya di sana adalah Timbalan Pengarah. Itu dia, kita bawa Timbalan Pengarah tu hari ini. Ya. Jadi Lembaga Pertubuhan Peladang Perak ni pejabatnya berada di Tawas Baru lah, Jalan Nasir Palembang sana. Okey, baik. So dekat lah daripada Pekan Ipoh. Ya, betul. Okey, baik. So secara ringkas kita dah kenal, kami bawa itu Pusat Aspirasi Anak Perak ini membawa Encik Ghazali iaitu Timbalan Pengarah daripada Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Perak. So, tuan, so sebenarnya apa yang dikatakan dengan Lembaga Pertubuhan Peladang ini? Apa dia punya orang kata peranan dia sebenarnya dalam negeri Perak, dalam segi pertanian tu tuan? Ya. Okay, terima kasih ya. Pertama sekali saya nak perkenalkan Lembaga Pertubuhan Peladang ni merupakan satu agensi daripada persekutuan. Agensi persekutuan. Okey, baik. Tapi jadi benda-benda agensi persekutuan di bawah Kementerian Pertanian dan Ketajaman Makanan. Dengan nama singkatannya KPKM lah sekarang ni. Yes, betul. Diterajui oleh menterinya itu Datuk Seri Muhammad Sabu. Baik. Jadi Lembaga Pertubuhan Peladang ni kami ni adik-beradik lah dengan Jabatan Pertanian, Jabatan Veterina, Jabatan Perikanan, Pama, Mardi, Agrobank. Apa tu, semua di bawah satu bumbung tuan? Bawah satu bumbung. Sebab di bawah KPKM ni dia ada 3 jabatan dan 8 agensi. Dan LPP salah satu agensi yang berada dalam Kementerian Pertanian ni lah. Jadi di Perak ni kita LPP ni fungsi kita adalah membangunkan pertubuhan peladang. Dia ada 2 nama berbeza kat situ tu. Okey, apa dia? Antaranya biasanya kalau di kawasan kampung-kampung, kita biasanya orang akan sebut PPK ataupun peladang. Okey, betul saya pernah dengar perkataan. Orang lupa, orang confuse lah. Ni LPP, yang ini PPK, dua-dua peladang. Apa bezanya? Baik, faham. Jadi LPP ni kita ni Lembaga Pertubuhan Peladang, umpamanya sebagai satu badan pendaftar yang mengawal selia pertubuhan-pertubuhan peladang yang berada di kawasan-kawasan ni. Kawasan ni maksudnya ada satu daerah tu satu PPK, ada satu daerah tu mungkin ada kadang-kadang ada 2 atau 3 PPK dalam satu daerah. Jadi kiranya kalau macam tu tuan, so LPP adalah badan yang menjaga pertubuhan peladang di bawahnya. Okey, baik, faham. Jadi macam tu tuan. So boleh dikatakan
mungkin orang masih keliru lagi tuan. Ya. LPP dengan Betul. PPK ni. Ha. Mungkin tuan boleh directly ataupun straightkan sikit Straight pengetahuan orang, translation. straightkan pengetahuan orang dengan perkataan yang lebih simple untuk mereka faham. Macam contoh saya sebagai seorang Orang luar. orang luar yang baru nak berkecimpung dalam pertanian dan Ha. peladangan ni. So ke mana saya perlu pergi dulu dan apa sebenarnya yang LPP boleh bantu mereka ni sebenarnya? Okey, terima kasih atas soalan tu. Mungkin saya pun masih keliru lagi sekarang. Ya, sebenarnya saya sendiri pun sebelum kerja dengan LPP pun saya keliru. Dah kerja LPP baru saya tahu. Jadi kalau kita mudah nak faham apa nama pertubuhan peladang dengan LPP ni, LPP ni umpamanya Jabatan Koperasi Malaysia. PPK itu koperasi. Saat koperasi dia perlu ada mesyuarat agung, dia perlu ada mewujudkan penyata kewangan beraudit. Jadi segala benda-benda tu dia perlu hantar laporkan kepada lembaga pertubuhan peladang. So kalau koperasi dia kena lapor pada Jabatan Koperasi. So kalau PPK dia kena lapor pada LPP. So makna kata PPK ni satu macam koperasi lah umpamanya, khusus untuk golongan peladang-peladang. Okey, faham. Jadi kalau macam tu, kalau macam saya yang baru nak bercimpung dalam pertanian ataupun pertanian. So apa bentuk-bentuk pembiayaan yang ada di bawah LPP? Mungkin macam saya baru nak start, mungkin orang kata sekarang ni permintaan food security tu agak tinggi kan. So ada orang kata kalau tanam cili petigasi ni menguntungkan lah. Ada yang kata kalau kita tanam timun pun ada ni lah. So kalau macam saya nak mulakan tuan, apa pembiayaan yang disediakan oleh LPP? Okey, pertama sekali untuk supaya rakan-rakan di luar sana, penonton-penonton yang ingin mendapatkan bantuan-bantuan kerajaan melalui lembaga pertubuhan peladang ni, syarat pertama adalah orang-orang luar ni mesti menjadi ahli dahulu. Ahli pertubuhan peladang ni. Itu maknanya kita LPP tidak serve direct kepada orang. Kita serve pada PPK. So untuk orang di luar sana tu kalau kata nak menikmati tu, dia perlu jadi ahli kepada pertubuhan peladang dulu. So kalau macam kata di Ipoh ni, kita ada di TBI sana, Tambun Bandaraya Ipoh, Jalan Hala ke Kelebang. Di Kuala Kangsar kita ada, daripada Pegalang Hulu kita ada, Bagan Datuk kita ada. Boleh kata setiap daerah di Perak ni kita ada PPK. So jumlah keseluruhan yang kita ada adalah sebanyak 30 PPK lah yang ada. 30 Ya, betul. Di dalam negeri Perak. Di dalam negeri Perak. Okay, baik. Jadi kalau kata jadi ahli tu, kita pun bukan boleh menjanjikan bantuan tu dapat pada semua orang. Jadi dia pun ada syarat-syarat yang kita telah yang kita akan nyatakanlah kepada mereka-mereka yang berminat ni. Tapi kita ada anjurkan 2 program yang direct untuk kepada ahli-ahli kita. Pertamanya program Agri-Prentice. Namanya program tu Agri-Prentice. Agri-Prentice ni dia merupakan program bantuan geran yang bernilai 20,000. Geran 20,000. Tinggi juga tu kan? Ya, betul. Jadi sasaran kita tu kita terbuka pada projek-projek pengeluaran makanan lah. Oleh kerana nama kita, kementerian kita pun Kementerian Keterjaminan Makanan. Yes, betul. Jadi kita utamakan produk makanan-makanan mentah. Contohnya macam pengeluaran daging, sayur-sayuran, ikan apa semua. Bukanlah kita tak tumpukan kepada industri asas tani. Kita tumpukan juga macam orang nak buat kuih, buat keripik. Tapi itu dia merupakan by product. Dia bukannya satu produk yang orang cakap bahan mentah. Sekiranya by product ni adalah daripada bahan mentah dan diproses untuk menjadi produk. Betul kan? Jadi kalau kata keterjaminan makanan ni, tumpuan utama tu adalah bahan-bahan mentah produk. Jadi bawah 20,000 tu, kalau kata kita pertama sekali kena jadi ahli dulu. Bila jadi ahli, kita perlu ada meletakkan sejumlah saham lah di dalam pertubuhan peladang tersebut. Jadi kita berhubung dengan pengurus besar di sana tu. So pengurus besar di sana dan juga pegawainya, dia akan buat penilaian ke atas kita. Maksudnya kita punya tapak tu adakah sesuai untuk dibuat projek. Lepas tu dari segi kita punya pengetahuan kita, adakah kita ni sudah mempunyai pengetahuan ataupun kita ni memang zero knowledge dalam pengetahuan, dalam ilmu tu ke. So dia akan buat penilaian. So sekiranya penilaian tu dia dapati sesuai, makanya permohonan tu akan dimaju pada kami di LPP negeri ni dan kami akan buat penilaian sekali lagi lah. Ya.
Jadi kita pun tak boleh buka benda ni macam terlampau luas sebab peruntukan benda sikit. Jadi yang mintanya ramai. Jadi tapisan tu memang orang cakap memang agak orang cakap agak susah sikit lah kata orang. Ya benda dah ramai Ya, jadi kita betul lah. kena memilih lah kata orang. Okey, faham. Ya. Jadi macam tuan cakap tadi, iaitu ada satu badan, iaitu badan yang menilai. Dia menilai dulu kalau macam contoh zero knowledge pun dia akan nilai juga. So Betul. kebiasaannya tuan, kebiasaannya LPP. Bagi mereka yang zero knowledge, adakah bantuan-bantuan juga disampaikan ataupun mungkin mereka tidak akan dipinggirkan. Jadi ada tak macam bantuan untuk mereka yang zero knowledge ni supaya mereka dimudahkan untuk mendapatkan permohonan tersebut? Ada bantuan sebenarnya. Okey. Tapi bantuan bentuk secara langsung tu kita tak buat macam itu. Kita untuk orang zero knowledge ni kita buat bantuan secara tak langsung. Umpamanya macam platform online sekarang ni. Kita banyak memberi kursus-kursus secara online. Jadi kita kalau kata tuan-tuan di luar sana ingin melihat, jadi kena rajin tengok Facebook kami lah, Lembaga Pertubuhan Peladang Malaysia. So iklan semua ada dekat situ tuan? Kita kalau kata kita ada buat program, poster-poster kita akan postkan di situ lah. Baik, faham. So Kita ada Twitter, kita ada Instagram, kita TikTok belum ada lagi. Sebab kita tak cukup admin sekarang. Okey, faham. Tapi mainstream kita sekarang ni dalam apa ni, media sosial ni, Facebook, Instagram dan juga Twitter lah. Baik, faham. Jadi itu adalah antara sosial media yang ada. Yes, untuk kita mewar-warkan kepada ahli-ahli PPK di luar sana tu berkenaan kursus-kursus yang akan kita anjurkan kepada semua. Baik, faham. So dia punya keyword dia adalah memang Lembaga Pertubuhan Peladang ke semua sosial media. Yes, betul. Lembaga Pertubuhan Peladang. Okey, baik. So saya faham. And then macam contoh kursus-kursus yang pernah dijalankan sebelum ni, apa tuan? Mungkin diorang pun nak tahu juga. Contoh-contoh kursus yang pernah dijalankan. Sekarang ni kursus yang trend adalah kursus fertigasi lah. Maksudnya kursus mengenali fertigasi. Apakah jenis-jenis tanaman yang sesuai untuk fertigasi. Bukan semua tanaman yang sesuai dengan fertigasi ni. Dan juga tanaman-tanaman yang orang cakap hasil tu mempunyai harga yang berpatutan ataupun tinggi. Baik. Jadi kadang-kadang saya tengok masalah kita di kalangan masyarakat kita di luar sana, jadi saya masyarakat Peladang lah utamanya. Kita tak ada masalah tau dari segi orang cakap menanam-nanam ni. Boleh kata tangan orang Melayu ni buat menanam, memelihara ni semua boleh kata bagus. Kelemahan utama kita adalah dari segi pasaran. Kita tidak pandai baca pasaran. Maksudnya kita tak tahu timun ni, kalau kata komoditi timun, bila harga timun ni akan meninggi, bila harga timun ni akan jatuh teruk. Sebab setiap komoditi itu dia ada orang cakap turun naik dia. Macam emas, perak, kan, harga baja, harga sawit, harga getah. Sebenarnya sayur-sayuran pun macam itu juga. Okey, saya baru tahu ni. Mungkin kita boleh kupas sikit tuan bab ni. Okey, macam mana penyebab yang menyebabkan sesuatu produk itu naik dan turun tuan? Bagi dalam pertanian tu. Benda harga akan turun bila mana berlaku lambakan. Kalau kata prinsip pemasaran, kalau kata benda tu tiba-tiba dah banyak, benda yang mahal akan jadi murah. So bila benda yang mahal pula, benda tak ada tapi ramai orang cari. Benda tak ada, ramai orang cari, benda tu akan jadi mahal lah. Jadi kalau kata contoh, kita ni sebagai penanam yang mempunyai ilmu pemasaran yang baik, kita akan cuba buat kajian pasaran. Contohnya kita akan target sasaran kita pada hari-hari perayaan. Pastinya hari-hari perayaan ni barang keperluan sangat banyak. Jadi kita kena backward balik, ukur balik, hasil tanaman kita ni akan keluar pada hari perayaan tersebut, baru kita dapat menikmati harga yang mahal. So kita kena pandai, ada ilmu perangkaan tu kita kena mahir. Bukan kata pertanian, segala jenis bisnes kita kena tahu fluctuate graph tu. Baik, sekarang saya baru terbuka pandangan. Betul juga bila tuan kata, iaitu kita kena, orang kata lebih kata, mudah kata adalah forecast. Betul tak? Kita kena pandai forecasting. Macam contoh Chili, kita akan tahu hari perayaan. Perayaan, termasuk juga musim hujan, musim panas, itu pun dia bikin. So segala latihan dan training itu juga disediakan oleh itu pun kita akan maklumkan juga semasa training. Okey, baik, itu ada satu peluang yang baik. Mungkin kiranya semua orang petani lah kan. Dia terbuka lah kan, khusus tu taklah terbuka. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. So yang berminat untuk melihat bagaimana kita nak rangka ataupun draftingkan satu pertanian itu, mungkin boleh tengok balik sosial media Peladang ni, Lembaga Pertubuhan Peladang, supaya boleh melihat dan join
program berkenaan. Kerana saya pun agak tertarik juga bila kita boleh dapat fokus bagaimana mendapatkan permintaan tinggi pada Ya, macam mana nak sektor. buat fokus, ilmu nak buat fokus tu yang Yes. sebenarnya mahal. Yes, Ah, betul tuan. Mungkin dia akan datang daripada pengalaman, betul tak tuan? Dia Ya, akan betul. daripada pengalaman. Kalau Okey. kata tuan-tuan perasan, sekarang ni kan ramai orang main tu, apa dalam telefon main graf-graf tu. Oh, forex. Main forex. Ah, Hampir samalah juga cara kita baca forex, macam tu jugalah kita kena baca market. yes. Nampak. Ah, Nampak. Bukan setakat orang kata pertanian tu hanya bermain dengan tanah, tetapi dia kena bermain dan fikiran dan juga dia Data. kena faham data berkenaan, graf Ah. berkenaan. Yes, cantik, cantik betul. So kalau macam tuan, Aha. kalau kita boleh tengok, Hmm. macam contoh pertanian ataupun Hmm. bukan pertanian ataupun lembaga pertanian itu sendiri. Hmm. Mungkin orang kata pertanian orang akan minta duit ataupun orang akan minta peruntukan ataupun grant. Betul. Sebenarnya apa selain daripada grant ataupun pinjaman yang disediakan, apakah peluang-peluang pekerjaan yang terbuka kepada rakyat Perak, okey, yang orang kata yang disediakan oleh lembaga peladang. Okey. Selain daripada mungkin orang akan terfikir lembaga peladang adalah pasal pertanian, mungkin ada juga peluang kerjaya lain di sebalik lembaga pertanian tu. Pastilah ada. Macam saya sendiri pun antara orang yang dapat kerja daripada lembaga peladang ni lah. Jadi kita kalau kata macam di luar sana berminat untuk berkhidmat sebagai anggota lembaga persatuan peladang ni untuk menyertai kami, tuan-tuan boleh memohon kerja ni melalui Job Malaysia. Kita gunakan platform Job Malaysia untuk kita buat saringan lah di situ. So kita dah tak terima lagi resume fizikal tu. Yang printed. Yalah, kalau kata tuan bayangkan, kalau kata satu resume itu dia dekat setengah inci kan dia punya tebal kan. Betul. 1000 orang berapa besar kawasan kita perlukan untuk Yes. tipan resume tu. Betul. Lepas tu kita nak sorting lagi data. So memang orang cakap akan memakan proses yang lama. Okey, faham. So daripada LPP ni, kalau kata nak kerja dengan LPP, pertama sekali kelulusan kita utamakan orang yang ada kelulusan berkait dengan pertanian lah. Macam daripada Malaysia ni kita ada universiti yang berkait dengan pertanian ni, daripada Universiti Putra Malaysia UPM, UiTM kita ada kursus peladangan. Itu keutamaan dari segi pertanian lah. Di samping itu juga kita utamakan juga mereka-mereka yang ada ambil jurusan business study, sama ada diploma ataupun ijazah. Faham. Kita punya struktur jawatan kita hampir sama dengan kerajaan. Kita di LPP ni kita guna skim E lah, skim ekonomi. Di Pharma pun pakai ekonomi, LKM pun pakai ekonomi. Kalau Jabatan Pertanian dia skim ni spesifik sikit, dia panggil skill G. G itu maknanya spesifik untuk teknikal pertanian. Macam kami ni bukan teknikal pertanian, LPP ni. Kami ni ekonomi ni maksudnya lebih kepada pentadbiran dan juga pembangunan ekonomi. So kami ni macam universal sikit lah bidangnya. Dia tak ada pengkhususan khusus untuk teknikal pertanian ataupun teknikal bisnes. Kami ni boleh kata macam rojak. So pada tuan sedap pula juga rasa nak makan. rojak yang itu tuan. Rojak makan nanti kita pergi Medan Kopi. Itu dia sudah ajak saya pergi bazar dah. Okey, baik. So macam bila tuan keterangan tadi, iaitu bila mereka yang ingin join family lembaga pertubuhan peladang adalah melalui Jobs Malaysia. Ya, so, betul. Jawatan apa yang kerap yang mungkin ada kekosongan ketika ini yang sedang dicari oleh lembaga? Kalau yang ada sekarang ni tapi itulah kita tak tahulah bila nanti pengambilannya. Tapi yang biasanya yang ada jawatan pegawai ehwal ekonomi. Maksudnya pegawai ehwal ekonomi ni nombornya bermula pada 41, E41. Okey. Lepas tu jawatan pembantu ehwal ekonomi E19. E19 ni biasanya lebih kepada orang-orang yang ada SPM. Setakat SPM ataupun CJ. CJ kita tak ambil dah, kita ambil SPM sekarang ni. Lepas tu pembantu accountant W19. Pun ada juga. Macam W19 ni kita LPP kita masalah dari segi jantina lah. Jawatan ni didominasi oleh wanita. Nak cari orang lelaki accountant ni W19 memang susah. Mungkin mereka banyak pergi orang kata mungkin diorang ni laku kat swasta kot. Mungkin juga kerajaan ni diorang tak berminat, jadi sebab sana lagi lumayan lah gajinya kan. Lepas tu kita ada jawatan pembantu takbir N19. Jadi yang lazim itulah E41, E19, W19, N19. Jadi okey tuan. So bila kita dah
orang kata kerjaya ataupun peluang kerja itu mestilah kena orang kata balance. Di mana lembaga pertanian fokus juga kepada peluang-peluang pertanian ataupun peladang-peladang kat luar sana, juga lembaga juga membantu juga rakyat untuk join the family, iaitu bahagian eksekutif lah, Betul. bahagian office lah. Betul. Contoh, bagi mereka yang bertani ataupun yang mengusahakan peladangan pertanian ini, ada tak bantuan daripada lembaga pertanian untuk memasarkan produk mereka keluar? Bantuan ada. Bantuan dari segi macam mana tu, Tuan? Kita tak bantu secara khusus tu, kita bantu secara indirectly. Kita di Pertubuhan Peladang, kita ada panggil galakan pasaran. So peruntukan ini kita berikan kepada pusat-pusat pengumpulan yang kita wujudkan di Pertubuhan Peladang ni. So kita akan bantu mereka ni bagi modal pusingan supaya mereka ini dapat membeli hasil-hasil pertanian petani-petani yang berada di sekeliling mereka. Dan juga kita LPP ada memberi bantuan grant untuk kepada PPK untuk membeli lori. Macam contoh lori yang bodi kayu, lori yang ada freezer tu. Jadi untuk supaya orang cakap Pertubuhan Peladang ni mudah untuk membawa hasil-hasil pertanian ni bawa ke bandar untuk dijual. Indirectly iaitu lembaga akan sediakan lebih kepada kemudahan. Kemudahan kepada Pertubuhan Peladang. So ini setidaknya dia akan melonjakkan lagi industri pertanian dan seterusnya meningkatkan lagi sumbangan peladang kepada KDNK. Ya, betul. So, macam contoh dan Tuan, bila kita tengok mungkin Tuan dah familiar dengan pertanian dan juga peladangan. So apa macam contoh bagi mereka yang baru mula nak berjejak dengan pertanian ni, mungkin apa nasihat Tuan ataupun pertanian daripada sektor mana yang dia boleh mula untuk fokuskan untuk belajar? Mungkin pertanian keperluan tu dia nak mula di mana dia nak mula belajar. Contoh saya baru nak start ni, apakah sektor yang mungkin mudah dan juga untuk mudah dijaga dan dia tak lenyap. Mungkin Tuan rasa kita bela kambing dulu ke ataupun kita bercocok tanam dulu. Starting point tu dia nak mula macam mana? Kalau kata dalam pertanian ni yang paling mudah sekali adalah pertanian yang berbentuk tanaman. Sebab tanaman ini dia tak memerlukan kawasan yang luas dan juga dia tidak ada unsur kacau ganggu. Maksudnya kacau ganggu ni apa benda? Kalau kata kita beli ayam ni dia berbunyi, dia ada keluarkan bahan buangan. So bahan buangan tu ada bau. So nanti dia boleh mengganggu jiran sebelah. So kalau kita tanam pokok sama ada dalam pasu ataupun kita buat dalam cara fertigasi, dia tidak ada banyak mengeluarkan benda-benda yang mengganggu orang sekeliling. Lepas tu modalnya pun murah kalau kata kita guna tanaman ni. Faham. Ini nak beli kucing sekarang, beli kucing mahal. Ya betul Tuan, ada yang sampai RM1,000 lebih tu. Apa British short hair lah. Jadi paling penting sekarang ni nombor satu, pertama sekali minat kena ada dululah. Bila kita ada minat, kita akan ada daya usaha untuk mencari ilmu. Macam sekarang ni bukan macam zaman bapak-bapak kita dululah. Nak cari ilmu, nak pergi library pun jauh daripada rumah. Betul. Macam kita sekarang ni boleh kata hampir ke semua rakyat Malaysia ni ada smartphone. Hampir lah, tak adalah kata ni. Tapi kalau kata generasi umur 20 tahun ke atas ni yang lahir tahun 20, tahun 90-an ni, boleh kata dia tahu akses telefon macam mana. So kat dalam tu kita boleh Google macam-macam maklumat. Sama ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Rusia, bahasa Cina, semua ada. Betul. Okey. Kalau kata, jadi saya sarankan nombor satu kita kena ada minat dulu. Minat, lepas tu kita kena cari ilmu. Kena rajin serve lah. Macam saya sendiri pun sekarang sebab saya orang lahir pada tahun 80-an kan. Jadi orang cakap bila generasi baru ni, banyakkan pengetahuan pertanian saya sekarang berasaskan daripada video-video daripada TikTok. Betul. Sebab video TikTok ni yang menariknya, dia video-video pendek yang kita tidak perlu tonton terlampau lama. So dia akan potong video tu, ditumpukan terus pada intipati video tu, main point dia. So kita tak buang masa banyak. So banyak video kita boleh tengok.
Betul betul. betul. Contohnya macam dari segi alat-alat terbaru ke ataupun cara-cara menanam. Macam contoh kalau kata kita tengok video-video pertanian daripada Thailand kan. Hmm. Dia orang tanam kelapa sampai ada lorong-lorong air. Oh. Sampan apa ni harus pakai sampan. Malaysia kita tak pernah tengok. Ya. Kalau kita nak pergi Thailand pun kita bukannya ada tambang nak pergi sana. Yes, betul. Jadi dengan video-video tu rupanya banyak benda kita boleh belajar. So itu adalah perubahan teknologi yang tuan nampak, betul? Bila Ya, perubahan tahun, teknologi. Betul. juga, betul. Ah. Oh. Jadi macam contoh peladang-peladang ni tuan, dia pun akan berubah mengikut masa, betul tuan? Ya. Dengan peralatan, Betul. dengan dia orang punya kemudahan, Ya. dan juga macam bagi mereka yang bertani ni, adakah pertubuhan peladang juga cover untuk bahagian teknologi perubahan ni? Teknologi perubahan. Kita tak cover sepenuhnya. Yang tu biasanya advance pertanian ni kita akan tumpukan kepada ahli-ahli yang pernah kita bantu sebelum ni. Oh. Sebab katakan contoh, katakan macam kita ada LPP ada wujudkan program usahawan. Kita wujudkan, katakan tahun tu LPP wujudkan 10 orang. Biasanya percentage yang berjaya ni 30 atau 40% lah daripada 100%. So kita kena tengok balik 30-40% ni ada tak peluang potensi untuk kita tambah maju lagi daripada dia ni. So kalau kita tengok dia ni okey, baru kita akan kembangkan dia lagi lah. So kiranya macam contoh, kalau dah macam tu, kiranya lembaga pertubuhan peladang tak akan tinggalkan bila mereka dah berdaftar. Tu adalah benefit kepada mereka. Ya, betul. Kalau dia first kali adalah betul percatuan kita dia, iaitu first kali adalah berdaftar, and then baru boleh dan akan join dengan lembaga pertubuhan peladang. So daripada situ lembaga pertubuhan peladang akan monitor perkembangan bisnes mereka. Ya, betul. So daripada situ baru dari segi latihan atau training ataupun advance training yang akan maksudnya kita sebagai ahli peladang ni kita kena pandai tunjulkan yang kita ni mempunyai potensi. Yalah macam kita kadang-kadang pegawai kita di pertubuhan peladang, pegawai kita seorang, ahli kita beribu. Jadi macam mana dia nak perhati seorang dia ni bagus tak bagus, dia ni bagus tak bagus. Jadi kita tak ada keupayaan tu. Jadi maknanya di peringkat pihak rakyat di luar sana pun kita perlu pandai tunjukkan yang diri kita ni mempunyai potensi. Supaya orang cakap akan meningkatkan peluang kita dijumpai oleh pegawai tersebut dan kita mendapat bantuan. Kalau kata kita macam duduk nak tunggu bulan jatuh ke riba, memang kita susah. Payahlah tuan, betul-betul. Okey, itu kalau macam tuan-tuan. Kalau kita lihat balik semula, peladang ada juga sediakan kursus-kursus yang mana diiklankan di dalam sosial media rasmi. So macam soalan daripada sahabat saya iaitu Syukur Saleh, iaitu soalan daripada FB. Kalau mereka berminat, mereka nak anjurkan macam mana nak daftar, which is macam mana nak daftar, dan adakah kursus ini berbayar ataupun kursus ini adalah percuma yang disediakan oleh lembaga? Okey, kursus ni memang kita ada, cumanya pada kali ini, kalau sebelum ni kita ada buat takwim tau. Maksudnya daripada Januari sampai Disember, bulan ni kursus apa, bulan ni kursus apa, bulan ni kursus apa. So bila kita tengok trend orang muda sekarang ni, kita tak boleh nak jadualkan segmen kan macam tu. Dia kena macam mana first come first serve punya jenis tau. So kata kalau kita rasa okey, bulan depan kita nak buat kursus. Target group sekian, nama group sekian. So kita buka kat situ, lepas tu kita tengok berapa ramai yang mohon. So daripada situ nanti dulu kita buat kursus, biasanya kursus percuma. Okey. Cumanya bila kita buat orang cakap pembicaraan dengan dalaman, kita dapati bila kursus percuma ni bila barang free, orang macam kurang menghargai. Minta maaf cakaplah buat kata orang lain. Kadang-kadang jadi kita banyak wujudkan kursus sekarang ni supaya kursus tu diorang akan rasa sayang dengan ilmu diorang dapat tu, kita kenakan bayaran jugalah sikit. Kenakan bayaran sedikit minimal lah mungkin untuk makan, penginapan dan juga kemudahan yang mereka akan dapat. Tapi lazimnya kalau kita tengok orang yang biasa dengan betul-betul dalam bidang tersebut, dia tak ada masalah untuk bayar. Contohnya kalau dia orang yang beli lembu kan, dia duduk dalam komuniti lembu. Dalam Facebook pun banyaklah grup-grup lembu, WhatsApp group, Telegram group, apa semua kan. So dia orang dah tahu lah memang benda-benda nak dapat benda baik, barang baik mesti membayar. Ya, betul. Jadi kita buat minta bayaran pun bukanlah dengan tujuan kita mencari untung. Kita buat bayaran tu sebagai untuk mengenakan supaya ahli tu mengeluarkan komitmen. Betul. Biar dia ada rasa perit sikit, dia rasa perit tu rasa sayang dengan ilmu dia dapat tu akan bertambah. Dan ilmu yang dia bayar untuk kursus berkenaan pun akan pulangkan balik kepada mereka, betul? Kita akan pastikan ilmu tu berbaloi dengan yang berbaloi dengan skill yang mereka akan dapat apabila jalani kursus berkenaan. Jadi kursus ni lama tak tuan kebiasaannya?
Tengok modul-modul yang ada. Oh, Kalau paling kata, lama berapa? biasanya 3 hari 2 malam lah. 3 hari 2 malam ataupun 2 hari 1 malam. Ataupun okey. kursus yang bersifat 1 hari saja. Oh, Kalau faham. kursus-kursus pertanian macam fertigasi, dia tak lama pasal benda tu mudah. Kalau macam kursus-kursus yang berkenaan dengan ternakan, dia agak ambil masa sikit lah. Sebab kita nak buat praktikal. Lepas tu praktikal pula kena pergi tempat yang jauh lah daripada tempat-tempat kursus biasa ni. Faham? Okey. Kan? Baik. Jadi kalau macam okey, so sekarang saya dah faham. Saya dah mula faham akan tu. Tapi macam contoh bantuan-bantuan yang disediakan oleh Lembaga Pertubuhan Peladang. Adakah dia akan bagi cash ataupun mereka akan bagi in kind ataupun bentuk barang, macam contoh bantuan dari macam contoh dia mohon untuk dapatkan anak ataupun anak tumbuhan ataupun mungkin anak pokok, anak benih, dan mungkin dia minta anak untuk haiwan peliharaan, ada ke jenis macam tu ataupun semuanya adalah dari segi cash saja, tuan? Untuk soalan tu, kita sebab kita ni agensi kerajaan, jadi kita tak bagi tunai. So kita akan bagi in kind lah. Tapi sebelum kita mulakan pemberian tu, biasanya kita akan berbincang dengan bakal penerima lah. Kalau kita bawa program usahawan kita kan, dia kata dia nak buat ternakan kambing. Kita bincang dengan dia, you nak habiskan pertukan ni untuk kambing semata ke ataupun ada portion untuk buat kandang ataupun portion untuk makanan ke, itu kita boleh runding. Okey. Lupa juga saya nak bagi tuan-tuan, kita di LPP ni melalui PPK kita ada buat skim bantuan jentera kecil juga, bernilai maksimum 10,000. Jentera kecil. Yes, dan skim bantuan ni dia bukannya bantuan 100%, tapi dia matching grant kita panggil. Matching grant macam mana tu? Maksudnya grant padanan ni tuan sebagai penerima perlu keluarkan komitmen, kami kerajaan akan keluarkan sejumlah wang untuk mendapatkan mesin yang tuan nak tu. Katakan tuan nak satu mesin rumput. Mesin rumput tu harga 1,000. Jadi kita tengok tuan semua kelayakan, ada layak apa semua cukup. Jadi mesin tu harga 1,000, kita akan minta tuan letakkan tunai 300 dalam PPK lah. So 700 tu akan disubsidias oleh kerajaan. Tapi pertukaran tu pun terhad. Kita orang cakap kalau buka open tu memang ramai lah. Semua betul. Betul, faham. 1 bilion pun nanti pun tak cukup duit kementerian kan. Okey, faham. Jadi macam contoh cuma jentera kecil ataupun mesin jentera kecil itu maksimum dia 10,000 sahaja. Betul. Okey, faham. Jadi selebihnya itu akan dikomitmenkan sendiri oleh petani berkenaan. Yes. Kalau harga mesin 10,000, ada kena keluar cash 3,000 lah. Bagi saya satu bantuan yang sangat menarik lah. Sebab kalau kata, yalah kalau mesin 10,000, kita modal 3,000 boleh dapat barang yang 10,000 kan. Siapa tak nak? Betul tuan. Betul. So kebiasaannya pembukaan untuk grant ni macam mana tuan? Dia akan diiklankan ataupun kita akan iklankan melalui PPK. Melalui PPK. Sebabkan kita ni LPP ni kita bantu ahli PPK, kita bukan bantu rakyat jelata. Jadi pasal kita punya makluman, kita punya siaran-siaran, kita tak ramai orang tahu. Faham. Jadi pada penonton-penonton yang ada pada hari ni, kita sarankanlah pada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak tu, silalah jadi ahli-ahli pada PPK yang berdekatan. So macam nak daftar dengan PPK ni pula tuan? Adakah perlu bisnes tu dah berkembang maju ataupun baru tanam 2-3 pokok pun dah boleh daftar dengan PPK? Tak tanam pun boleh jadi. Tak tanam pun boleh daftar juga tuan? Boleh. Okey. Terutamanya kawasan luar bandar lah. Pasal biasanya orang-orang luar bandar ni dia ada tanah. Sama ada tanah warisan ataupun tanah sendiri ataupun tanah lapang di kawasan rumah. Faham. Jadi mereka ni hanya perlu pergi ke PPK, minta borang untuk dia nanti kat situ nanti ada anggota lah akan bimbing lah. Cuma kena bawa duit RM100 lah untuk bayar yuran dan juga saham asas. Saham asas. Saham asas dengan yuran adalah RM100. Itu dah termasuk ataupun dia ada berbeza? Saham boleh tambah sampai okey. Faham. Okey. So minimumnya adalah 100 tu adalah untuk pendaftaran. Betul ya tuan? Betul. Okey, baik. So kalau ada sebarang persoalan lagi yang boleh dikemukakan di dalam Facebook Live, boleh tulis saja di ruangan komen. Saya akan cuba baca untuk kita sampaikan kepada Cik Ghazali ataupun Tuan Ghazali pada hari ini. Mungkin nak tanya pandangan mereka, pandangan daripada Cik Ghazali sendiri ke. Okay, so macam contoh Cik Ghazali, mungkin kita akan keluar sikit daripada PPK dan bercerita tentang pengalaman Cik Ghazali sendiri. So sepanjang Cik Ghazali berada di LPP ni, so macam mana Cik Ghazali nampak perkembangan petani ni? Banyak tak petani-petani yang sekerat jalan dan hilang?
Dan kenapa mungkin disebabkan mereka di setengah jalan, mereka bertanam, lepas tu mereka hilang. Saya kena betulkan kursi dulu. Okey, boleh. Boleh nampak macam panas pula je tajuk ni. Okey, baik. Bukan panas. Soalan tu soalan yang sebenarnya sepatutnya semua orang kena tahu realiti. Oh, okey, baik. Faham? Berdasarkan pengalaman saya ni, kalau petani ni, kalau daripada peringkat kawasan sawah ni biasanya dia stabil. Memang dia sebab kalau cakap kerja menanam sawah ni, kerja yang telah dilakukan ribuan tahun. Daripada seluruh dunia kan, macam cumanya kalau Eropah, Tanah Arab, dia orang tanam gandum. Yes, betul. Macam Jepun negara maju pun sampai hari ni tak masih lagi tanam padi. Sebab benda tu merupakan makanan ruji kita. Jadi pasal padi ni biasanya kita tak risau dari segi penglibatan. Cumanya sekarang ni masyarakat Malaysia ni dia lebih suka kepada perkara-perkara yang dapat untung mudah dan segera. Maksudnya okey, saya ada modal, saya letak pada satu tempat, saya duduk dan diam, tekan sana, tekan sini, tekan sana, tekan sini, nanti dapat untung. Kebanyakannya macam tu. Makanya bila kata situasi ini banyak berlaku di generasi yang ada sekarang ni, kita sektor-sektor peladangan ni kita kekurangan tenaga kerja. Sebab semua nak jadi bos ni, tak ada nak buat kerja ni. Baik, faham. Jadi kira macam pertanian ni mungkin perubahan daripada Cik Ghazali kata Cik Ghazali adalah daripada golongan yang 80-an, datang daripada 80-an. Jadi bila kita tengok dulu orang bajak sawah masih pakai haiwan, kerbau apa semua kan. So adakah perubahan teknologi ini memudahkan petani ataupun menyukarkan lagi petani berkenaan? Cik Ghazali. Pastilah dia akan memudahkan. Sebab kalau tengok balik daripada revolusi sawah padi di Malaysia ni, yang terbaru teknologi yang diadaptasi adalah penggunaan drone. Okey, baik. Saya pernah tengoklah dekat beberapa video. Ya, maksudnya kerajaan pun dalam RMK ke-12 ini dia banyak memberi pertukan untuk menggalakkan usahawan-usahawan memiliki drone. Di sawah padi tu, diorang ni ada buat kerja-kerja kontrak lah. So macam diorang ni, dia beli drone tu bukan mahal, bukan murah harga tau. Satu set lengkap tu boleh berharga 60,000 ke atas. Ada juga yang kalau brand lagi bagus, ketahanan lagi bagus, 100,000 pun ada. Dan macam bila kita tanya balik usahawan-usahawan ni, mereka kata memang boleh kata menguntungkan lah. Nak kata lumayan sangat tak adalah, tapi kira kerja senang, untung ada. Lepas tu dia bukan labor intensif dengan menggunakan drone ni. Dan di peringkat pengguna khidmat drone ni, macam sawah-sawah tu, dia suka pakai drone daripada guna kaedah lama lah untuk dalam kerja-kerja menabur baja dan juga meracun. Kenapa tu Tuan? Sebab drone dia boleh sampai ke tengah. Kalau biasa dia guna mist blower tu dia tepi pajak, dan kalau dia nak ke tengah dia penat. Dia kena merentas. So kalau macam drone ni kena duduk tepi. Dia tuan tanah, bayar upah kat orang tu, dia duduk tepi tu kan. Dia tengok drone tu tuang. Sana belum kena lagi, sana kena lagi. Okey, faham. So kiranya teknologi pertanian ini juga tidak terlepas dengan perubahan industri 4.0 iaitu menggunakan teknologi-teknologi yang terkini yang memudahkan lagi petani. So kiranya kalau kat luar sana yang golongan-golongan muda ni lah yang boleh dikatakan dah malas lah nak bertani sebab panas, sebenarnya teknologi pun sudah berubah. Macam Cik Ghazali cakap juga tadilah, kiranya boleh melihat dekat social media, kat video TikTok kan juga, dengan tengok kembali teknologi-teknologi yang ada. Sebagai contoh juga kita dah ada guna petigasi kan, kita dah guna drone. Apa nama, kalau kata di luar sana tu ingin melihat video-video kisah-kisah success story kejayaan daripada petani-petani yang pernah kita bangunkan tu, boleh tengok video kalau YouTube channel ni, YouTube channel Roshamno. Pasal kita bekerjasama dengan Roshamno, kita minta Roshamno untuk menemubual peladang-peladang di seluruh negara untuk berceritakan kisah-kisah kejayaan peladang-peladang lah. Daripada situ tuan-tuan dan puan-puan penonton di luar sana boleh mungkin ambil contoh-contoh ataupun tips-tips yang diceritakan oleh orang yang kita tunggu ramah daripada Roshamno tu lah. Baik, so ada juga video success story yang boleh anda lihat dan menjadikan rujukan lah kan. Betul. Kan, untuk kita Dan video tu juga merangkumi sektor tanaman, ternakan dan juga ternak air. Dan juga IAT pun ada juga. IT Tuan? IAT, maksudnya industri atas tani. Okey, baik. Faham. Yang buat kodia, buat kuih, buat keripik tu. Dia bila dah petang-petang dah dia kata kat pempat ni kadang-kadang telinga tak berapa dengar sangat Tuan. Tu saya sebut kuih tadi, keripik.
Yelah, betul. Faham. Jadi boleh mungkin ada beberapa soalan lagi yang kita boleh bacakan sebelum kita habiskan ni. Mungkin anda masih sempat untuk scroll ataupun tinggalkan komen di bawah. Sekiranya anda akan lihat sebentar ataupun dia akan dah tak tengok live, tak tengok video ini ulangan, boleh juga tinggalkan komen anda ataupun soalan anda di ruangan komen. InsyaAllah saya akan cuba sampaikan kepada Encik Ghazali, dan mungkin juga boleh pergi terus ke sosial media rasmi LPP untuk menanyakan sebarang soalan. Ke ada hotline yang disediakan? Daripada situ pun tak boleh dah. Boleh di situlah. Tekan Kiranya messenger kita boleh dalam tu DM boleh. dekat situlah. Betul, Abang. Direct messenger saja, terus dekat sosial media Lembaga Pertubuhan Peladang. So dekat situ Kalau untuk Negeri ada- Perak, kita ada yang khusus untuk Negeri Perak. okey. Tambah perkataan Negeri Perak je. So kalau yang dah ada di Negeri Perak boleh terus fokus kepada LPP Negeri Perak. Negeri Perak. Okey, baik. So saya faham. So sebelum kita akhiri slot kita pada hari ini ataupun ngopi Kejaya Siri yang ke-7 pada hari ini, mungkin ada satu pesanan ataupun orang kata closing remark yang Cik Ghazali ingin sampaikan kepada mereka di luar sana. Okey. Mungkin Terima ada kasih, Tuan, pegangan hidup ke. Pada tuan-tuan dan puan-puan yang adik-adik abang-abang di luar sana tu. Alamak, sorry tuan. Nama ngopi Kejaya air pula tak ada hari ni. Okey. Pertanyaannya nombor sekali, kalau kata kita nak dalam bidang cari pekerjaan ni, nombor satu sebenarnya kita tak boleh memilih sangatlah. Macam saya sendiri pun pertanian ni sebenarnya bukan bidang pilihan saya. Biasanya lah macam kita pada sekolah, kita ni orang cakap cita-cita macam-macam kan. Betul. Tapi bila dah di Angkasa bidang pekerjaan awan lah. sekarang ni kan dah jadi lain. Yes, betul. Jadi maknanya macam saya di LPP ni pun asalnya saya ditakdirkan untuk berkhidmat di LPP ni. Sedangkan bidang yang saya minati tu bukanlah bidang pertanian. Tapi bila mana dah bercebur tu, kita orang cakap buat sungguh-sungguh lah. Yes, Maksudnya benda tu kita telah ditakdirkan, didorongkan ke situ, jadi kita kena buat situ. Jadi tuan-tuan di luar sana ni pertama sekali kena percaya dengan Tuhan lah. Maksudnya kadang-kadang kita lambat dapat kerja apa semua tu bukanlah kata sebab kita tak layak. Kadang-kadang memang kita kena lalu dulu fasa pergi tu macam mana, supaya kita bila kita pernah jadi susah, bila senang tu nanti kita tak lupa macam mana susah tu. Betul. Jadi macam kami ni agensi yang perlu membantu ahli. Jadi kalau kata kami ni anggota kami ni tak pernah rasa susah, jadi feel untuk membantu orang susah tu dia tak ada tau. Okey. Jadi kebanyakan kami ni LPP ni boleh kata background kami ni yang kami sidik semuanya boleh kata orang-orang kampung lah asalnya. Macam mak bapak saya, mak bapak kawan-kawan saya semua tu. Jadi bila orang dah dapat jadi pegawai kerajaan ni, jadi kita rasa ada kesungguhan untuk membantu orang kampung ni. Sedaya mungkin lah, tak dapat bantu semua. Baik, betul. Faham. Jadi kita minta juga orang-orang luar sana tu supaya fikiran tu kena lebih terbuka lah. Jangan kita macam tutup fikiran kita ni hanya satu benda yang kita kena tahu. Kita sekarang ni dunia zaman milenium ni segala benda kita kena tahu. Baru kita boleh senang berkomunikasi. Yes, betul. Tak boleh jadi ortodok macam dulu lagi lah. Okey. Baik. So itulah satu wording yang saya rasa macam betul. Iaitu anda jangan terlalu fokus kepada satu benda. Kita kena banyak meneroka benda-benda baru. Betul, Cik Ghazali. Okey, so bagi mereka yang berminat untuk join tim peladang ataupun anda berminat untuk mulakan satu pertanian ataupun peladangan, anda boleh berdaftar terlebih dahulu kepada PPK, iaitu Pertubuhan Peladang Kawasan, iaitu serendah 100, betul? Kalau saya silap lah. Okey, serendah RM100 insya-Allah, iaitu pendaftaran, dan juga anda perlu letak sedikit bagi yuran kan? RM10, saham 100. Okey, baik. So Cik Ghazali dah betulkan. Mungkin anda boleh terus dapatkan maklumat yang lebih tepat kepada PPK, iaitu Pertubuhan Peladang Kawasan. Dan bila anda dah berdaftar di sana, anda boleh fokus kepada bisnes yang anda ingin ceburi. Dan jangan takut dan jangan risau kerana ada lembaga di atas. Lembaga Pertubuhan Peladang ada di atas yang akan sentiasa support anda, yang akan sentiasa membantu untuk anda melonjakkan lagi bisnes anda ke luar ataupun daripada kepompong yang anda ada sekarang. So mungkin itu saja daripada Ngopi Kejaya pada hari ini. Okey, yang akan melihat video anda selepas ini ataupun melihat semula video ini, jika ada sebarang persoalan, ada pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah, ataupun anda juga boleh terus pergi ke sosial media Lembaga Pertubuhan Peladang. Dan akhir sebelum saya tutup, macam biasa, bagi mereka yang masih belum berdaftar dengan Pusat Aspirasi Anak Perak Pasak,
Okey, iaitu Kerajaan Negeri Perak telah melahirkan satu apps yang baru tuan. Okey, apps yang baru iaitu di mana yang dipanggil Apps Talent Perak. Okey, so bagi mereka pengguna iPhone ke, pengguna Android ataupun pengguna Huawei Store sekalipun, semua aplikasi telah ada. Semua platform ada. Semua platform telah ada. Tuan boleh download secara percuma dan berdaftar sign in sekali saja tuan. So program ataupun apps Talent Perak ni dia sama macam apps mencari makan tuan. macam Grab. Macam Grab semua, iaitu mereka mencari makan. Cuma dia adalah kepada pekerjaan tuan. Pengkhususan kepada pekerjaan, di mana di apps berkenaan ada satu aplikasi iaitu live, iaitu di mana tuan boleh tekan dan akan keluar map satu Perak. So macam tu tuan berada di Ipoh, tuan boleh key in kat situ Ipoh dan akan keluar semua cabang-cabang kerjaya yang ada. Company-company yang terus menawarkan peluang pekerjaan. Dan daripada situ tuan boleh klik dan boleh tengok jawatan yang ditawarkan dan juga pendapatan yang ditawarkan, dan semua maklumat berada di situ, dan tuan boleh terus hantar resume melalui sistem berkenaan. So anda boleh sign up dan boleh isi semua maklumat yang diperlukan hanya sekali dan letakkan resume anda di situ. So kalau ada perubahan resume, anda boleh update dekat situ, dan apa yang akan berlaku, company akan terus dapat permohonan anda secara atas talian. Macam LinkedIn lah ya. Yes, betul, lebih kurang macam tu. Cuma ini adalah dikhususkan di negeri Perak. Tu jadi macam orang luar, macam contoh orang Johor ke, orang Kedah ke, orang Sabah, orang Sarawak pun, kalau mereka nak bekerja di Perak, boleh download apps berkenaan. Dia bukan dia tertumpu kepada anak Perak sahaja. Siapa yang berminat untuk bekerja di negeri Perak. Yes, betul. Peluang kerja itu hanya dikhususkan di negeri Perak sahaja. Jadi itu saja daripada kami. Saya akan hadir sekali lagi dengan program Ngopi Kerjaya yang akan datang. Kalau anda ada cadangan nak bawa ataupun nak saya datang ataupun nak dengarkan peluang kerjaya yang baru ataupun inisiatif kerajaan negeri yang ada, boleh tinggalkan juga komen kat bawah tu dan saya akan lihat semula. Mungkin saya akan membawa tajuk yang lebih menarik selepas ini. So itu saja untuk Ngopi Kerjaya kali ini Tuan Ghazali. Okey, selamat berbuka. Awal lagi ke? Awal lagi. Awal lagi. Okey, selamat berbuka. Okey. Dan mungkin sempat juga saya mungkin masih tak terlambat tu saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Kalau nak cakap hari raya macam awal sangat, saya cakap Ramadan lagi lah. Okey. So itu saja daripada kami. Kalau ada salah dan silap daripada saya dan juga Tuan Ghazali, kami mohon maaf. Dan apa-apa sebarang pertanyaan boleh hubungi kami, dan jangan lupa untuk download apps Talent Perak. Dan itu saja, dan bye-bye.